Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan rahmat Allah sekalian, insya-Allah sementara kita menantikan solat fardu zuhur yang akan didirikan secara berjemaah sebentar lagi, insya-Allah kita akan mengisi masa ini dengan ringkas dan padatnya untuk sama-sama memperingatkan diri kita dengan beberapa perkara yang akan kita rujuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, bagi kita yang insya-Allah yang alhamdulillah Allah Taala izinkan untuk menghadiri solat fardu secara berjemaah ini. Jadi kesempatan yang ada sekarang ni umpamanya dalam kita duduk di sini, kita nak menunggu solat yang didirikan secara berjamaah, insya-Allah selama mana kita tunggu itu, selama itulah akan dikira pahala kita mendirikan solat. Umpamanya kita akan mula mendirikan solat kira-kira 15 minit yang akan datang. Maka kita tunggu di sini dengan keadaan berwuduk, maka 15 minit itu dikira 15 minit kita mendirikan solat, dan pada masa yang sama kita juga mendapat doa daripada para malaikat, yang mana malaikat akan mendoakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam pertemuan yang lepas kita telah mula membincangkan hadis-hadis yang disusun dalam 40 hadis penawar hati, yang mana dalam kitab ini kita akan melihat hadis-hadis yang banyak membimbing kita untuk membentuk hati yang sejahtera, kerana kita kelak akan berpindah alam dan akhirnya akan menuju ke alam yang kekal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesemuanya itu perlu kepada persediaan hati yang sejahtera. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita lanjutkan perbincangan pada hari ini, yang mana dalam pertemuan yang lepas kita telah membincangkan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan hadis yang ketiga. Baik, sebelum itu rasa seronok, rasa perlu untuk kita mengulang kaji, sama-sama kita ingatkan balik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita alhamdulillah Allah Ta'ala lapangkan diri kita, lapangkan jiwa kita, beri kemudahan untuk melazimi solat pada waktunya. Lagi cantik adalah kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan cara kita mendirikan solat secara berjamaah, solat fardu secara berjamaah pada awal waktu di tempat yang mudah. Baik, di sana ada 3 lagi panduan hadis Nabi SAW yang saya ajak diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita ambil 3 benda ini untuk kita jadikan benda yang kita ikat kepada diri kita dengan setiap solat fardu ini. Baik, yang pertama ialah tuan-tuan semua dah pernah dengar ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh penceramah-penceramah yang lain, iaitu keutamaan kita membaca ayatul kursi selepas solat fardu. Baik, jadi mafhum hadis menyebutkan tidak ada penghalang daripada seseorang daripada memasuki syurga melainkan kematian kalau dia melazimi membaca ayat kursi selepas solat fardu. Jadi itu yang pertama. Baik, yang seterusnya ialah zikir 33, ya. Yang mana setiap kali kita solat fardu, selepasnya kita ikuti dengan zikir 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar sebanyak 33, dan kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukupkan 100. Baik. Apakah keutamaannya? Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada kita atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini suatu perkara, suatu bentuk yang tak mampu kita nak hitung betapa banyaknya buih di lautan. Maka kita rebut peluang ini. Baik. Dan satu lagi, zikir selepas solat yang dikhususkan waktu pelaksanaannya, lebih spesifik lagi, iaitu selepas solat fardu subuh dan selepas solat fardu maghrib. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana sesiapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali zikir ini selepas solat fardu subuh dan selepas solat fardu maghrib. Ganjarannya Allah Taala sediakan pahala membebaskan 4 orang budak, dinaikkan 10 darajat, dicatatkan 10 kebajikan, dan dihapuskan 10
kejahatan baginya. Baik, jadi itu adalah antara 3 perkara yang saya berkempen, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah kita mula jadikan sesuatu yang kita lakukan selepas solat fardu. Baik, tadi kita sebutkan zikir 33 tadi tu, sebahagian ulama melihat perkara ini sesuatu yang mustahab dan ada di antara mereka yang melihat perkara ini sesuatu yang wajib dilakukan bagi mereka. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang hadis-hadis yang dimuatkan dalam 40 hadis penawar hati. Baik. Pada hari ini kita akan melihat hadis yang ketiga, yang mana judul ini berbunyi seringan-ringan seksaan di neraka. Baik. Jadi kita akan lihat di sini hadis yang disepakati oleh kedua-dua Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dirujuk sebagai muttafaqun alaih. Baik. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulin yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adaban wa innahu la ahwanuhum 'adaba. Baik, terjemahan hadis ini daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan seksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya 2 buah bara api neraka sehingga mendidih disebabkan panas kedua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya. Dia menyangka bahawa tidak ada orang yang lebih dahsyat seksaan daripadanya, sedangkan dialah orang yang paling ringan seksaannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disepakati oleh mereka berdua. Jadi kita lihat di sini, inilah salah satu daripada perkara-perkara sam'iyat yang kita tahu daripada perkhabaran yang datang daripada Nabi kita, Nabi SAW. Perkara ini adalah perkara yang pasti, syurga dan neraka. Dan kita lihat di sini Nabi menggambarkan, Nabi menyatakan, Nabi memberitahu kepada kita mereka yang mengalami seksaan neraka yang paling ringan, dia sendiri rasa dia paling teruk di azab. Maka apatah lagi mereka yang mengalami seksaan neraka yang lebih teruk lagi. Maka oleh sebab yang demikian, tuan-tuan sekalian, perkara ini kita jadikan panutan, jadikan pedoman dalam setiap pertimbangan kita buat setiap hari. Lihat, apakah end product, apakah hasil daripada yang kita lakukan, adakah membawa kepada keredaan Allah ataupun sebaliknya. Oleh sebab yang demikian, kita lihat antara zikir yang dibaca selepas solat apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada aku daripada azab neraka. Jika dibaca dengan dhamir nahnu, dibaca ajirna. Jika seorang diri, dibaca dengan ajirni. Sebahagian guru kita mengajarkan zikir itu dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Kerana setiap satunya kita secara khusus minta Allah selamatkan daripada 7 neraka tersebut. Allahumma ajirni minan nar. Baik. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sememangnya kita tidak bergantung harap kepada amalan kita sepenuhnya. Tapi kita berusaha, kita berikhtiar. Ya, kerana telah dikhabarkan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap daripada kita ini akan diberikan ganjaran berdasarkan usaha kita. Ya, maka sama-samalah kita jadikan hadis ini sebagai panduan, ya, betapa inilah benda yang kita akan lalui nanti. Baik. Sebut tentang perkara tadi, yang mana perkara yang memang akan berlaku di akhirat nanti. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkenaan dengan telaga Kautsar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis tersebut Nabi menyatakan, ana faratukum 'alal haud. Nabi tunggu kita di telaga Kautsar nanti. Telaga Kautsar. Ya. Ulama menyatakan antara tempat yang paling awal yang kita akan berjumpa dengan Nabi kita nanti ialah di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk tergolong dalam kalangan umat Nabi yang diberi minum daripada telaga Al-Kautsar. Ya, Nabi tunggu kita di sana dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang dapat minum daripada telaga Al-Kautsar. Siapa yang dapat minum, insya-Allah dia tidak akan mengalami rasa haus selepas itu. Baik. Namun, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita risaukan ialah ada dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilarang daripada minum di telaga Kautsar Nabi. Apakah sebabnya? Kerana mereka tidak mengikuti
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, mafhum menyebutkan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan masuk ke dalam syurga. Itu dia punya polisi dia ataupun apa yang Allah kurniakan kepada umat Nabi ini. Namun mereka yang tidak masuk syurga adalah mereka yang enggan ataupun yang derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita melihat perkara ini, tadi kita telah sebutkan bagaimana balasan dan keadilan yang disediakan di akhirat nanti adalah sesuatu yang pasti, maka menjadi dorongan yang sangat kuat bagi kita pada hari ini. Sebelum kita makan, kita akan pastikan halal ataupun tidak. Transaksi-transaksi yang kita buat, kita akan pastikan adakah ini sejajar dengan panduan syariah ataupun tidak. Pemakaian kita, kita akan usahakan agar sejajar dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Baik. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, tadi kita telah sebutkan bagaimana di akhirat nanti antara tempat pertama yang kita akan jumpa dengan Nabi kita, Nabi SAW, ialah di Telaga Al-Kautsar. Ulama juga mengajarkan kepada kita, banyakkanlah bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, disebutkan bahawa di sana nanti kedudukan mereka yang paling hampir kepada Nabi ialah mereka yang lagi banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Hari ini kita lihat banyak contoh mana masyarakat bersungguh-sungguh dalam usaha nak dapatkan kedudukan yang dekat dengan perkara-perkara tertentu. Dulu sambutan kemerdekaan di Putrajaya, bila kita baca, kita ikut kongsian kisah-kisah yang dikongsikan, banyak yang datang begitu awal. Kemudian solat subuh untuk dapatkan kedudukan paling dekat dengan pentas yang utama di tempat sambutan kemerdekaan tersebut. Dalam situasi yang lain, contohnya dalam sambutan perayaan ataupun majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh ulama-ulama yang besar, kita lihat ini contoh yang baik di mana berebut-rebut kita nak bersalaman, nak hampir dengan tokoh ulama tersebut. Alhamdulillah. Contoh yang kurang sikit, kita lihat bagaimana masyarakat begitu berusaha nak dekat dengan personality, selebriti yang mereka suka. Jadi itu adalah gambaran semasa di dunia. Cuba bayangkan kita nak usaha nak capai paling dekat kedudukan dengan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, daripada sekarang lagi kita dah kena fikirkan perkara ini. Masa kita makin singkat, ya. Kita tak tahu bila kita akan berangkat menuju ke hari akhirat. Jadi modal masa yang kita ada ni, kita isi sungguh-sungguh dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini tuan-tuan sekalian, wujud dari kita faham bahawa salawat ini Allah Taala akan terima. Tak kira daripada siapa yang melakukannya, Allah Taala akan terima. Setiap salawat yang kita lakukan, kita sampaikan kepada Nabi, menaikkan darjat kita, menghapuskan dosa kita dan menambahkan kebajikan bagi kita. Dan lebih pasti lagi, ingat cita-cita kita untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti. Isi masa yang ada. Nanti nak balik pejabat, selepas solat nanti, kalau dia berjalan dengan kawannya boleh berbual. Kalau tak ada kawan nak berjalan bersama, balik ke pejabat, isi masa dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Sebab di sana nanti, bila telah dizahirkan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang banyak berzikir, bersalawat kepada Nabi, kita akan rasa cemburu dan rasa menyesal kenapa di dunia ini kita tidak isi masa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi insya-Allah saya rangkumkan kembali bagaimana perbincangan kita pada hari ini. Telah kita mulakan tadi bagaimana kita boleh manfaatkan masa kita untuk menghadiri solat fardu secara berjamaah. Tambah lagi, setiap solat fardu itu kita baca ayat Al-Kursi. Baca ayat Al-Kursi kerana Nabi dah bagi tahu siapa yang baca ayat Al-Kursi selepas solat fardu insya-Allah akan masuk syurga. Maka ini dah ditunjukkan syarat-syaratnya ataupun conditionnya yang kita kena usaha sungguh-sungguh untuk dapatkan. Kemudian tadi kita bincangkan bagaimana Nabi menyatakan seringan-ringan azab seksa yang dikenakan kepada penghuni neraka ialah diletakkan bara api di bawah tapak kakinya sampai menggelegak otaknya, dan orang tersebut dia rasa dia paling teruk disiksa, sedangkan dia adalah yang paling ringan disiksa. Maka itu adalah peringatan yang pasti kepada kita. Jadikan garis panduan tindakan kita setiap hari ini, usahakan sungguh-sungguh agar mematuhi peraturan agama halal dan haram, ya. Dan juga tadi kita sebutkan bagaimana di akhirat nanti
Tempat pertama yang kita nak jumpa Nabi kita ialah di Telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita tergolong mereka yang diberikan izin minum air daripada Telaga Al-Kautsar Nabi dan selamat daripada diusir. Tadi telah kita bincangkan mereka yang diusir, yang dihalang daripada minum di Telaga Al-Kautsar Nabi ialah mereka yang menderhakai Nabi, tidak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.